Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini kita lewat 9 minit. Okay. Jadi insyaAllah ya, insyaAllah kita tajuk kita petang ni sembang santai Coach Mas ya. Sembang santai. Dah petang-petang ni sepatutnya waktu tidur ni. Okay. Waktu tidur, berehat. WFH ni work from home ni kalau tak betul manage dia jadi rehat terlebih. Alright. Tajuk kita hari ni saya harap kita boleh dengar. Kalau tak dengar nanti boleh text dekat situ tak dengar nanti tim kita akan maklumkan balik. Okay, saya Coach Mas, mentor pengurusan. Petang ni kita akan share sedikit perkara ni. Alright. Tak lama kita ambil siapa yang mengantuk-ngantuk tu boleh tengok balik dah. Alright. Okay, kita nak share yang ni kita nak share yang ni. Kalau kita tengok adalah apa yang kita perlu tengok kat sini ya. Kalau kita tengok kat sini adalah situasi perjalanan syarikat ataupun perniagaan kita bermula Mac hingga Jun 2020. Dalam keadaan yang sekarang ni tak perlu buat sampai perancangan tu memang kita akan set sampai bulan Disember. Dia panggil recovery plan ataupun strategic recovery plan sampai bulan Disember. Tapi macam mana kita nak pantau adalah dia akan pergi monthly by monthly ya. Dia akan pergi monthly by monthly. Okey, kita tengok, kita kena tahu situasi sekarang ni macam mana. Okey, saya bagi input, saya share input apa yang di pihak kami sendiri kita akan tengok perkara-perkara ni dan daripada sinilah baru boleh kita buat perancangan strategi ataupun dia panggil yang best sekali perkataan adalah recovery plan, pemulihan. Macam mana kita nak recovery, macam mana kita nak buat perancangan pemulihan untuk bisnes kita ya. Okay, this is situasi yang berlaku kita tak boleh nak situasi ataupun perjalanan di luar kat sana. Kalau kita tengok March ekonomi mula lembab disebabkan oleh COVID-19. Dekat situ berlakunya PKP 1 ya. Kita mula dengan 14 hari bulan sampai 31 hari bulan Mac. Okey, kalau tanya saya 2 minggu tu saya tak pasti setakat mana sahabat-sahabat usahawan di luar sana ya. Dalam masa 2 minggu tu maksudnya dia punya impak ya. Dia punya momentum yang mana kita dah pergi dia punya momentum tu 80%. Kalau tuan-tuan berada di tahap tu dalam masa di PKP 1 tu pada 18 sampai 31 tu momentum dia until 80% you are superb. Okay. Coach Mas personally, CM personally minggu pertama tu dia lebih kepada so worried how to go about. Okay. Banyak benda yang kena study, banyak benda yang kena plan balik. Apa yang dah plan untuk setahun 2020 tu rasa macam Allah membazirnya kan, kita pergi retreat dan sebagainya rasa membazir. Tapi muhasabah diri. Okay. Jadi kita tengok balik Mac 2020 ekonomi mula lembat disebabkan oleh COVID-19. Okay. Dekat situ berlakunya PKP 1 yang mana
Okay, satu Malaysia tak pernah rasa bekerja daripada rumah. Okay, unless ada certain industri yang CM cakap lah. Okay, macam kita ni like orang kata kita ambil the majority adalah in the office. Alright, kita pergi pada April, ekonomi bertambah lembat disebabkan oleh benda yang sama, tambahan lagi. Okay, second announcement by PM kita PKP 2. Okay, dan dengan izin Allah, okay, moga kita sama-sama dapat merasai Ramadan untuk tahun ni, ditambah dengan puasa lah. It's very norm, bila bulan puasa, aktiviti jadi lembab, aktiviti jadi slow, right? Then we go into the May, keadaan bertambah tidak stabil, tambahan dengan bulan puasa dan hari raya. Okay, satu. Apa yang berlaku sekarang ni adalah people are worried. We are talking about gathering. Alright, people are worried talking about gathering lah. Itu yang paling, especially industri yang services, services yang mana dia punya klien contohnya macam training provider, okay, kedai-kedai dobi, yang mana dia melibatkan orang yang ramai gathering together. Okay, yang tu yang semua orang akan merasa tahap ketakutan yang amat sangat. Dia bagus sebenarnya takut tu sebab dia boleh prevent. Ada kesedaran dalam diri individu masing-masing. Bila PKP tu kita kata okay fine, kita ikut apa arahan yang dia bagi. Okay, jarak contohnya 1 meter. Kalau ramai dalam tu maknanya kita queue untuk masuk ke kedai, tak macam dulu kan. Kalau pergi pasar tu berlanggar-langgar buntut kadang, kalau pasar tu kecil ataupun ramai contohnya. Alright, especially bila berlaku contohnya sales, kalau kita tengok sebelum zaman COVID-19 lah, sebelum zaman PKP. Tapi sekarang ni berubah, okay, berubah. Banyak benda yang kalau kita tengok CM sendiri change of life is about 50%. Okay, kalau zaman dulu I'm old already, okay, kita tak ada FB live macam young generation ni. Okay, kita adalah physical, kata view face to face, discuss, meeting dan sebagainya kan. Kalau WhatsApp tu pun kita rasa macam old school, menyusahkan. Okay, sometimes apa yang kita nak sampaikan tak sama apa yang orang lain sebelah sana faham. Okay, tu keadaan dia. Okay, kalau kita tengok May 20 keadaan makin dia akan jadi critical nanti, disebabkan people are worried to gathering. Okay, salah satunya obviously kalau kita tengok paling besar we are talking about bulan puasa, di mana bazar-bazar Ramadan, bazar-bazar Ramadan, beberapa negeri telah isytiharkan there's no bazar Ramadan. Okay, bayangkanlah. Okay, itu adalah kita punya culture. Budaya orang kita bila bulan puasa adalah bulan makan, di mana benda yang tak pernah kita jumpa pun kita akan jumpa pada bulan puasa tu. Okay, bukan kita je. Okay, kawan-kawan lain akan merasa apa yang kita rasa masa bulan puasa. Okay, jadi obviously the first thing adalah bazar Ramadan. That is very huge. Okay, kemudian tu berlaku raya. Sebelum raya apa yang berlaku? Selalunya banyak bazar-bazar yang wujud, terutamanya paling besar, paling famous selalunya Jalan Tar lah. Dan kita tak pasti benda tu ada atau tidak. Tapi bulan puasa, that is for sure a few state, negeri dah maklumkan. Salah satunya Selangor, okay, KL, dia dah beritahu dah. Okay, dah beritahu there is a no bazar Ramadan. Dan start tumbuhnya online bazar Ramadan. Okay, Wallahualam, mungkin pada young generation, pada CM ni dah tua ni, dah senior ni, dia rasa macam Allah payahnya, sebab kami masih lagi, okay, baby boomer ni masih lagi konsep pegang, tengok, lihat, baru nak beli, right? Jadi bulan Mei keadaan bertambah tidak stabil, okay, tambahan dengan bulan puasa dan raya, okay. CM ambil very simple example dekat situ, yang mana tak payah nak tengok jauh-jauh lah bazar Ramadan. Itu dah cukup besar untuk kita jadikan contoh tauladan. Perhalusi balik macam mana kita nak teruskan kita punya bisnes, Lepas tu kita tengok Jun. CM ambil March until June, Jun diandaikan ekonomi mula stabil, okay.
kat sini macam kita katalah dekat sini akan berlaku CM besarkan sikit kat sini kalau tengok. Okey, kalau kita tengok kat sini ya. Okey. Keadaan mula stabil, okey. Mula bukan maksudnya dalam keadaan yang mula. Okey. Pihak yang terlibat bisnes mula bergerak dengan pushing power. Maksudnya everybody work hard towards that. Untuk mencari pendapatan dan satu lagi kena tengok bila berbisnes ni ada yang melibatkan kontrak-kontrak kerajaan dan sebagainya. Okey, bear in mind sahabat-sahabat usahawan di luar sana. Sekiranya tuan-tuan puan-puan terlibat dengan peruntukan ataupun projek-projek yang di bawah kerajaan, then for sure there is reducing, penurunan bajet daripada pihak kerajaan sebab kita fahamlah banyak yang kerajaan kita spend untuk COVID untuk kita punya bajet 250 billion dan sebagainya, mesti ada here and there cutting cost, that is for sure lah. Jadi especially because CM pun salah satu anak syarikat kita terlibat dengan pembekalan kita pun dah rasa impak dia. Sebab bila kita start WhatsApp bahagian perolehan, dia beritahu yang ni awal tahun itu kontrak keluar tapi sekarang ni tak nak lagi dah. Benda ni bukan lagi menjadi keperluan, dia tak jadi keperluan lagi dah. Jadi apa yang perlu sama-sama kita perhalusi bila kita kenal pasti situasi yang ada sekarang ni bila kita kenal pasti situasi dia kat situ, maksudnya daripada bulan April, Mei, Jun, April, Mei, Jun, 3 bulan, what is your plan pemulihan yang kena buat? First kali, for sure kita kena tengok adalah immediate cash yang kita boleh bawa masuk. Tak kira lah apa bisnes sekalipun. Tapi CM tak nafikan, tak semudah macam mana yang CM sebut, kita nak aplikasikan. Tapi usaha. Teruskan mencari bisnes-bisnes yang can create income, cash untuk company. Sekarang ni kena ingat jangan kita cerita, profit margin yang banyak. Cukup sekadar, modal, keuntungan yang sedikit boleh cover, enough. Tak ada lagi lah kalau sebelum ni contohnya my profit margin is about 70%. Contoh especially manufacturer mungkin boleh pergi ke arah tu, especially on cosmetic dan sebagainya. Tapi sekarang ni tak. When we talk about income, alright, when we talk about income, dia break even is considered good. CM bagi contoh lah. Salah satu yang dalam CM punya nature business adalah training provider. Kita training provider untuk HRDF dan CIDB. Just imagine, this is a big chunk of kita punya business yang kita buat, dan salah satunya adalah coaching halal. Dan CM sendiri personally buat 3 modul yang dia punya feedback dia very good. Salah satunya adalah CRM, Customer Relation Management, ataupun e-data pelanggan. Lepas tu pengurusan yang efektif. Yang mana yang semua kita bagi ni adalah together with template. Kita bagi template sekali. Kemudian tu sistem file. Kena ingat, selalunya yang kita pergi adalah benda-benda basic. Benda-benda basic yang mana setiap usahawan kena aware benda-benda ni lah. Yang tu kita panggil, biarlah kita start small with the system. So far Alhamdulillah, daripada 5 anak syarikat yang kita ada sekarang ni, 3 be certified ISO. That is CM suka sangat create system. Suka sangat create system. That's why yang bila ketika company company kita dah ada ISO, kita buat sendiri. Kita buat sendiri, CM buat sendiri dengan kita punya ISO team, authority ataupun certification body datang dan certified sahaja. Kita tak ada ambil package untuk konsultasi, tidak, sebab kita buat sendiri. Jadi itu adalah expert yang kita ada selama 21 tahun yang CM lalui, susah senang. Dan kalau tanya CM, I'm having a tough time recession kali ni sebab dia tak macam tahun-tahun lepas. It's uncontrolled punya situation lah, penyakit kita tak boleh nak control, tu semua kuasa Allah.
Jadi berbalik-balik pada tadi, hope semua sahabat-sahabat usahawan teruskan perjalanan bisnes kita. Percayalah apa yang Allah bagi terbaik untuk kita dan di dalam kemampuan kita sendiri, ya. Macam CM kata, to all business owners, sepatutnya sekarang ni kita punya tidur tu kurang daripada biasa, bukan lebih tidur daripada biasa. Sebab kita kena keep create the new environment, new method, new strategy untuk bertahan, ya, sampailah COVID-19 ni habis. Kena ingat, COVID-19 ni bukan habis setakat PKP je, tak. Okay? Kena ingat yang first kali adalah mass gathering. Okay? Jadi business-business kita ni mana melibatkan mass gathering ni sebenarnya sama je. Okay? Bila cerita pasal mass gathering ni, all business akan jumpa, akan discuss, akan meeting, ya. Sama ada kuantiti dia kecil atau besar, itu je pun. Alright? Tapi take note, March dah berlalu, April is in the middle dah. Hari ni dah 12 hari bulan, going to be half month punya gone dah. Okay, kemudian tu kita ada Mei. Okay, dekat situ puasa dan raya, dan last kali Jun lah. Okay, kita ambil sampai Jun. Okay, work hard all the business owners, all the founders dekat luar. What is your recovery plan? Plan pemulihan yang you kena buat. Alright, insyaAllah next week SCM akan ada satu FB Live lagi yang mana kita akan sama-sama sharing the ideas, alright, with the small numbers of people. Lebih kurang CM akan pick up lebih kurang dalam 10 ke 15 orang macam tu, ya, untuk kita sama-sama discuss pelbagai background business industries, alright. Dan kita akan share what is the best solutions lah, ya. Kita akan share sama-sama insyaAllah dengan template-template yang dah ada. Jadi akhir kata daripada CM, all the business owners, all the founders, ya, teruskan usaha, okay, walau apa pun berlaku, okay. Yang penting adalah pesan satu je, whatever things yang you ada in mind, letakkan dari dia dalam kertas, ya. Letakkan dalam kertas, jangan letak kat sini. Okay? Sebab kalau dekat sini kita seorang je tahu, orang lain tak tahu. Then yang mana kita sendiri ada team. Remember, we have a team. Kalau unless kita kerja seorang-seorang, that's the different. Tapi jarang berlaku kita kerja seorang-seorang lah. Okay? Kalau kerja seorang-seorang tu kita tak pening kepala macam sekarang, ya. Di mana kita ada fix overhead, kita ada team, kita ada supplier, we have all the rantaian bisnes kita ada. Okay, insyaAllah bagi saya ini adalah akhir minggu, hari Ahad, dan make sure pesan saya pada all sahabat-sahabat usahawan, pastikan buat closing week sekurang-kurangnya by next week. Kita fresh, kita tahu apa nak buat, we are very focused, we are very energetic untuk go for it, okay. Dah tak ada masa nak memikirkan sedih lagi, tak. This is how we need to go, alright, to make sure kita survive, okay, to make sure kita survive, to make sure kita survive, to make sure kita survive. InsyaAllah doa sama-sama, harap semuanya akan berakhir dengan secepat mungkin, okay. Dan muhasabah diri, bertahan dengan apa juga dugaan. Kalau tak ada geng nak cakap, melak kita buat grup dan kita cerita masalah yang kita ada. Because CM strongly believe hanya kita boleh bercakap dengan orang bisnes saja akan faham masalah kita, ya. Kalau kita cakap dengan orang lain kan kita akan dapat templak gitu je, dan jangan tambah pressure. Alright, sahabat-sahabat usahawan, moga kita terus sukses dalam keadaan yang macam mana pun, critical crisis macam mana pun, we are still there to proceed with the business, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Mas.